Dalam vlog Port Dickson Melaka sebelum ini, saya telah bawa anda ke Museum Tentera Darat di Port Dickson dan melihat kecantikan pantai di sana. Dalam video kali ini pula, kita akan ke bandaraya bersejarah di Malaysia iaitu Melaka. Museum yang penuh informasi, struktur yang penuh sejarah dan malah penjara yang penuh dengan pengajaran akan kita lawati. Jom! Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azmil. Kepada anda yang dah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe, like dan share all my video jika ada minat. Alright, untuk video kali ini kita nak sambung vlog kita di Melaka. And kita nak pergi banyak tempat di area Melaka. And one of them is lepas ni. Tapi sebelum kita nak gerak tu, kita nak breakfast dululah. Kita nak breakfast dulu dekat area Melaka ni. Dan tak tahu lagi nak breakfast kat mana. So kita kena cari dulu tempat untuk di breakfastkan lah. Lepas dari breakfast tu, kita akan pergi ke St. Paul Church, ataupun orang panggil dia bukit lah, area bukit kat situ. Kita nak tengok ada apa kat sana, saya pun tak tahu. Ni pun macam yelah, dah selalu sangat pergi Melaka tapi tak pernah jejak St. Paul Church tu. So tak apalah, kita akan pergi tengok kat sana macam mana. Jadi sebelum kita pergi ke sana, kita akan breakfast dulu di tak tahu lagi kat mana. Alright, jom kita pergi. Pada sebelah pagi hari tersebut, kami makan di restoran Hajah Ruhana Asam Pedas. Restoran ini terletak di depan hotel kami sahaja. Ya, memang nampak sedap. Kami pun terus check in, lepas tu masuk je lah. Saya makan mi goreng campur dengan kuih tiaw sikit lah. Tapi saya letak juga dengan ayam goreng. Tapi itulah, silap kerana kita orang tidak tengok dan berhati-hati. Jadi disembelih kita orang guys. RM13.5 untuk saya seorang je. Memang saya tak tahu nak kata apa. Tapi itulah, nak buat macam mana. Okay guys, so dah settle sarapan. Jadi kita orang nak jalan-jalan area Dataran Pahlawan ni, kat mall ni. Sebab pada asalnya plannya kita orang nak pergi ke yang church tu dekat ada bukit yang kita orang nak. Kita adalah bukit, dia macam kawasan tanah tinggi yang boleh kena jalan semualah. Tapi kawan-kawan kita orang semua pakai baju untuk berjalan, lengan panjang. So tak ready lah untuk naik bukit tu. Dan tambah-tambah lagi tengah-tengah hari sekarang. So kita akan pergi ke Dataran Pahlawan Mall just untuk jalan-jalan. And kita nak tengoklah apa ada dalam tu. Okay, jom. Dataran Pahlawan Mall ini terletak di sebelah Taming Sari. And plan asal kami sebenarnya nak keluar duit je. Tapi yelah, alang-alang kan. Jadi alang-alang kita orang pun jalan je lah. Jalan di area mall dalam Dataran Pahlawan. It's a normal mall yang ada dekat KL, yang ada dekat mana-mana. Macam ada Cotton On, Machine, lepas tu ada macam-macam store yang ada di dalam Dataran Pahlawan Mall. So mall ni dia just mall biasa, and mall tak ada apa-apa sangat. So macam sama je lah kalau nak dibandingkan dengan area KL ataupun Kuala Lumpur. Jadi kita orang pun tak ada nak lepak lama sangat. Sebab kita orang pada asalnya just nak beli, nak keluarkan duit dekat ATM. And dah keluarkan duit, lepas tu kita akan keluar. Dah akan keluar, lepas tu tak tahu lagi nak ke mana. Keluar je daripada mall, kita orang dah keluar duit semua. Kita orang pun terus bergerak ke kapal guys. Kapal ni antara ikonik museum dekat Melaka, iaitu Museum Samudra. Okay guys, so kami berada di Museum Samudra. Tempat ni terletak di betul-betul sebelah Sungai Melaka ni orang panggil kan? Sungai Melaka ni dekat Bandar Hilir. So kalau korang nak masuk dalam kapal ni, korang boleh bayar dalam RM RM5. RM5 untuk dewasa dan kanak-kanak RM2. Kanak-kanak RM2. Korang boleh masuk 3 museum, iaitu first museum kapal ni sendiri. Lepas tu sebelah ni ada museum dekat bawah, iaitu Museum Samudra. Dan last sekali adalah museum TUDM TLDM, museum TLDM. Korang boleh join sikit, korang boleh masuk sekali. Kalau berminat bolehlah datang untuk bayar RM5, dapat 3 museum ni lah untuk korang masuk. Saya pun akan masuk dalam ni. Jom kita tengok apa dalam ni. Dan saya tak pasti boleh record ke tak. Lagi boleh record, kita record, right? Jom. Museum kapal ini macam museum biasa je sebenarnya. Cuma uniknya museum ini adalah ia merupakan replika kapal Flor de Lama. Jadi terdapat banyak pameran kapal-kapal semasa zaman dahulu yang membuat kita merasai sendiri situasi di zaman tersebut. Ada juga pameran contoh-contoh shilling lama dengan mata wang ketika zaman itu.
Bagi saya, pengalaman yang paling seronok sekali adalah bila kami dapat menaiki bahagian atas dek kapal tersebut untuk melihat panorama Sungai Melaka. Panorama Sungai Melaka dengan kawasan muzium tersebut lah. Okey, sudah keluar daripada kapal ni, kita akan terus pergi ke Muzium Samudra, iaitu muzium di sebelah saja. Jadi, jom lah kita masuk ke Muzium Samudra tu. Kita akan tengok macam mana. Alright. Masuk saja di dalam Muzium Samudra ini, kita boleh melihat seni bina seolah-olah berada di dalam kapal. Banyak contoh-contoh barangan dan kehidupan nelayan pada zaman dahulu. Muzium ini juga mempromosikan khazanah maritim negara kita dengan adanya pameran spesies maritim di Laut Malaysia. Alat-alat yang digunakan oleh kapal-kapal zaman dahulu juga ada. Seperti kapal, seperti macam-macam lagi. Jadi kalau korang nak tengok, korang kena datang sendiri dekat Muzium Samudra ni. Murah je guys. Habis sahaja kami pusing-pusing di Muzium Samudra, kami pun bergerak ke satu lagi muzium di Melaka, iaitu Muzium Penjara Malaysia. Perjalanan kami menaiki Grab mengambil masa dalam beberapa minit dan kami tiba di Muzium Penjara tersebut. Muzium ini pada asalnya memang penjara dan kini telah diubah menjadi muzium. Sebab tu sebenarnya anda boleh lihat dinding-dinding atau tembok yang tinggi memang mengepung muzium tersebut. Tahun 2010 2014 kita jadikan muzium untuk orang awam tengok apa yang ada di sekeliling tembok. Orang awam tak tahu apa yang ada di sekeliling tembok kan. Tengok penjara tapi tak tahu apa yang ada kat dalam. Kita jadikan muzium lah untuk orang tengok apa yang ada di sekeliling tembok. Kita jadi lah apa nak buat Terima kasih. Okay guys, so kita orang berada di penjara penjara di Melaka ni, iaitu Muzium Penjara Malaysia, bukanlah penjara. Tapi siapa yang berminat bolehlah beli tiket dekat depan tu, dan harganya hanyalah RM3. Ni, dan korang akan dapat satu pas visitor dan lagi satu tiket lah, iaitu resit RM3. Jadi kita akan tengok lah dekat dalamnya ada apa and di sebalik batu atau di sebalik tembok penjara tersebut. Alright, so jom kita masuk. Masuk dalam muzium penjara ini, ada banyak pameran-pameran tentang kehidupan di penjara ini. Okay, the best part is, jom kita masuk penjara. Geng, muzium ni sebenarnya memang penjara. Ada tempat tinggal banduan, tempat najis, tempat diorang membuang air, and memang diorang buang air dalam bilik dia saja. Jadi korang janganlah pandai-pandai nak masuk penjara. Jika anda masuk dalam penjara, apa anda akan buat di dalam ni? Memang tak ada apa-apa lah. Jadi sebabkan tak ada apa,
Mereka pun memang banyak hasilkan seni-seni lukisan di dinding bilik ataupun dinding lokap penjara tersebut. Selain seni lukisan, mereka juga ada membuat jahitan dan macam-macam alat jahitan dipamerkan di sini. Dalam penjara ini juga ada bahagian luar untuk banduan-banduan membuat aktiviti dan malah berkumpul. Macam ada aktiviti kumpulan, begitulah. Dalam muzium penjara ini, anda bebas untuk mengambil gambar apa sahaja yang ada seperti pameran-pameran dan macam-macam lagi. Cuma itulah, hanya ada 2 tempat sensitif yang kita orang sebenarnya tak dibenarkan untuk mengambil gambar, iaitu tali gantung dan tempat sebatan. Benda ni common sense lah, sebab tu kami pun tidak ada ambil gambar ataupun video. Sebenarnya muzium penjara ini banyak memberi pengajaran kepada kita. Jenayah bukanlah perkara yang main-main dan kita wajib hindari diri kita daripada terlibat dengan ia. Ia bukan memberi kesan kepada individu saja, malah keluarga, agama, bangsa serta sesuatu negara tersebut. Jadi semoga lawatan kali ini memberi pengajaran kepada kami dan semua yang menonton video ini. Habis saja kami melawati muzium penjara, kami terus balik ke bilik. Sebelum saya lupa, jom kita tengok tempat tinggal kami untuk malam ni. Pada asalnya saya memang tak nak review sebab saya rasa macam malas kat rasanya. Tapi bila tengok tempat ni happening gila memang happening. Jadi saya nak beri korang rasa and korang tengok macam mana ataupun bagaimana tempat kami tinggal untuk malam ini. Design tempat lepak lobi dia memang lawa guys. Santai gila kan, dengan adanya sudut bacaan dan televisyen dekat sini. Ada juga ruangan untuk kita makan ataupun ruangan pantry lah. Dan kita boleh ambil apa-apa sahaja and nak buat air pun boleh kan. Nak buat air pun boleh sebab ada kowe dekat pantry dia. Oh, lupa kita nak bagi tahu apa nama guest house ni. Guest house ini bernama Lavender Guest House and dia terletak di area Dataran Pahlawan juga. Guest house ini dapat rating 8.7 untuk Traveller Review Award 2020 by Booking.com tau. Bukan kaleng-kaleng kan. Jadi tak pelik lah sebab design dan suasana dia memang best gila untuk traveller. Okay guys, so this is our room for second night at Melaka. Ini dia. Nampak kat luar dah lawa, dalam pun full. Okay lah ni, just nice lah for about berapa yang kita? RM80 and dalam 100 sebab tambah orang lagi seorang. Ada aircon, lepas tu hanger and 2 katil queen. So just nice. Cuma ini adalah sharing, so kita kena pergi tandas di luar lah. Tandas ada kat luar. So tempat area bawah tu pun dia macam rumah je cakap. Jadi masing-masing boleh ikut. Jadi nanti kita tunjuk ni tandas. Ada 2 tandas. And this is the tempat sink. And ni decoration dia. Jadi itulah. Ni dah dia punya bilik. Di sebelah petang pula kami jalan-jalan di Bandar Hilir Melaka. Macam biasa terdapat banyak beca dan pelancong berada di sini untuk berjalan-jalan. Lagi-lagi sebelah petang kan. Kami pun menuju ke A Famosa dan ingin menaiki Bukit St. Paul. Okey, kalau pergi Melaka tak pergi A Famosa memang tak salah. So kita orang pun pergilah A Famosa dan jalan serta sekarang kita nak naik ke St. Paul. Korang tengok je lah. Korang tengok je lah dia punya scenery dekat sini. And ya Allah, weh, naik sambil bercakap ni memang tak jalan geng. Alright, jadi jom kita tengok kawasan sini. Alright, rehat sekejap. Lama tak naik bukit Semput teruk guys. Itu lah tu. Padahal tak ada lah tinggi sangat pun. Tak tinggi lah. Belum habis lagi. Ada lagi atas tu.
Pik okey tak? Capitnya tak layan. Layanlah kamera. Atas Bukit Saint Paul ini memang meriah. Ada buskers yang menyanyi dekat atas ni. And ada juga kalau korang nak cari cenderahati dan yes, confirm lah kat atas ni juga ada Saint Paul Church yang korang boleh tengok. Peninggalan orang yang beragama Kristian pada zaman dahulu. Di sini korang boleh lihat pelbagai ukiran yang ada di dalam gereja tersebut. Okay gang, dekat atas ni Bukit Saint Paul ni korang boleh nampak sunset sebenarnya. Sunset dekat Selat Melaka ni. So itulah, tapi macam sekarang ni memang tak nampak sangat sebab ada awan. Jadi kalau korang datang pada masa yang tepat, awan tak ada, korang boleh nampak Menara Tamisari yang pusing-pusing tu, and korang boleh nampak juga sunset. Jadi ikutlah rezeki masing-masing siapa yang dapat kan, dapat tengok sunset and dapat tengok laut. Laut Selat Melaka tak silapnya. And yelah, boleh tengok scenery juga dekat atas Bukit Saint Paul. Kalau korang nak datang, korang boleh datang. Saya sarankan datang petang lah untuk tunggu sunset. Lawa. Okay, jadi turun je daripada Saint Paul Bukit ataupun Saint Paul Hill tadi, kami terus pergi ke Christ Church Melaka, iaitu bangunan merah ni lah, yang biasa terkenal dengan banyak bangunan merah dan church lah dekat area sini. So maybe lepas ni kita just jalan-jalan area sini and saya akan tunjuk lah area-area sini macam mana. Alright, so jom kita jalan-jalan di kawasan ni, kawasan Melaka ni. Banyak gila orang guys hari ni. Saya rasa macam dengan jamnya, lepas tu orang memang penuh gila lah. Memang kita orang pun daripada hotel just jalan kaki je. Tak berani nak naik kereta sebabnya nanti parkingnya tak ada. So itulah, macam itulah ceritanya. Jadi je lah kita jalan-jalan di area sini. Seronok sebenarnya jalan di Bandar Hilir ni. Lepas-lepak dekat area bangunan merah ni, kita orang pun nak ambil keputusan untuk bergerak ke Jonker Walk. Jadi jom. Okay guys, so sekarang kami berada di Jonker Walk dekat Jonker Walk ni, bila korang masuk, first thing first korang boleh dapat air kelapa. Air kelapa campur ni, dan korang boleh tengok sambil minum, sambil tengok orang buat baling-baling kelapa tu. Dan dia baling-baling kelapa macam tu je guys. Alright, so kita nak jalan-jalan sekejap dekat Jonker Walk ni kejap Jonker Walk di Melaka ini merupakan Chinatown yang terletak di sepanjang Jonker Street di Melaka. Ada macam-macam benda jual dekat sini dan kebanyakannya dijual oleh peniaga berbangsa Cina. Kami sempat membeli cincin untuk dibawa pulang sebagai tanda kenang-kenangan. Guys, ada orang jual ikan laga. Kebanyakan ikan laga jenis kat sini ialah jenis ekor panjang lah, macam Delta dengan Half Moon. Habis berjalan di Jonker Walk, kami pun lepak dan duduk-duduk di Dataran Pahlawan. Sebenarnya best lepak kat sini sebab vibe dia memang nice lah. Dengan lampu-lampu itu kan, memang best.
Sebenarnya saya dah penat time ni untuk record video. Jadi kita orang pun dengan dinner AW je sebab ya tak tahu nak makan kat mana dah macam ni. Jadi kita orang pun macam, saya pun dah malas gila nak record video, and kita voice over je lah. So lepas je balik daripada dataran pahlawan ni, dekat depan guest house ni ada Uptown tau. Kawan saya nak cari barang untuk dibawa balik. Kita orang pun just jalan-jalan and buat macam orang panggil cuci mata lah, window shopping lah gitu. Sebenarnya Melaka ni banyak benda yang kita boleh belajar daripada museum-museum yang orang panggil informatif ataupun informasi dia memang banyak. Jadi ia memang sangat sesuai untuk pelancong yang minat dengan sejarah. Dia kena minat sejarah plus dengan suka membaca. Gitulah kalau nak dapat informasi. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Thank you so much kan. Terima kasih banyak kerana masih lagi tengok sampai ke akhir ni. And yang belum tekan subscribe, tekan subscribe dengan share video ni. And sehingga bertemu lagi di video akan datang, InsyaAllah kita akan banyakkan lagi video travel jika ada rezeki. Okay? Jadi itu saja dari saya. Thank you so much. Assalamualaikum dan bye.